Saya mewakili kumpulan 3G berada di lokasi di tengah bandaraya Georgetown, di mana kumpulan kami memilih sebuah restoran yang bertempat di Lebong Giffen, Pulau Pinang, yang dikenali sebagai Cafe Kambing sebagai subjek tugasan kami. Cafe Kambing diusahakan oleh Encik Muhammad Haizat, dikenali Chef Haizat, bersama isteri yang berjaya dibuka pada Ogos 2020, di mana negara masih menghadapi krisis COVID-19. Perundingan merupakan antara aspek penting dalam pengurusan. Ianya merupakan proses yang melibatkan komunikasi. Perundingan seringkali berlaku apabila wujudnya konflik antara individu, kumpulan maupun organisasi. Fenomena konflik membawa kepada pihak-pihak terlibat berminat untuk menyelesaikan perselisihan faham dan cuba mencari persetujuan bersama. Di sinilah pentingnya peranan komunikasi yang berkesan sebagai suatu bentuk elemen bagi mencapai persetujuan bersama. Soalannya, bagaimana pengusaha Cafe Kambing iaitu Chef Haizat menghadapi cabaran dan konflik komunikasi dalam perundingan organisasinya di era COVID-19 ini? 2.0 Masalah dan konflik. Antara yang dihadapi oleh Cafe Kambing ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan adalah melibatkan pertama, internal stakeholder iaitu para pekerja, di mana berlaku pengurangan para pekerja sehingga 30% pada satu masa, dan juga penambahan kos penghantaran food delivery oleh para pekerja. Pekerja juga berasa kurang motivasi kerana bimbang dengan penularan jangkitan COVID-19. Kedua, melibatkan external stakeholder iaitu pihak luaran. Antaranya ialah para pembekal bahan mentah yang tidak dapat mematuhi masa dan jadual penghantaran yang tepat. Pihak Cafe Kambing juga perlu memastikan para pelanggan mematuhi SOP yang ditetapkan sebelum memasuki premis. Kehidupan yang semakin mencabar di masa kini telah mengubah keadaan perusahaan kecil dan sederhana. PKS menghadapi norma baru dalam tempoh pandemik COVID-19. Pelbagai masalah dan konflik telah dihadapi oleh pengusaha Cafe Kambing dalam persekitaran sosioekonomi dan norma baru, terutamanya dalam pelaksanaan PKP. Pengalaman pelaksanaan PKP ini amat terkesan kepada Chef Haizat dalam operasi pengurusan beliau terhadap pekerja, pembekal dan pelanggan. Sepanjang tempoh COVID-19, beliau terpaksa menanggung kerugian. Banyak kos yang ditanggung, antaranya kos pembayaran upah, kos pembayaran bil utility dan kos sewa kedai. Chef Haizat juga menghadapi kekurangan dalam mendapatkan stok bahan mentah sepanjang tempoh PKP. Pembekal juga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan mentah. Arahan kerajaan tidak membenarkan rakyat untuk makan di restoran telah menjejaskan pendapatan dan menyebabkan pendapatan jualan terjejas dan pulangan modal bulanan sukar untuk dicapai. Chef Haizat telah membuat beberapa rundingan dengan stakeholder dalaman dan luaran bagi mengatasi masalah yang dihadapinya, seperti dengan pekerjanya sendiri demi untuk mencapai kehendak matlamat baru organisasi dengan membayar gaji pekerja tersebut mengikut waktu perniagaan. Sebagai majikan, Chef Haizat telah memberikan jaminan pekerjaan kepada pekerjanya atas perkhidmatan dan produktiviti sepanjang mereka berkhidmat. Walaupun menghadapi cabaran, kesukaran dan kekangan akibat COVID-19, Chef Haizat telah berjaya untuk mendapatkan kata sepakat dengan mengambil kira pulangan yang akan diterima olehnya dan pekerja mempunyai pekerjaan untuk meneruskan kelangsungan hidup tanpa perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan. Rundingan juga telah dibuat oleh Chef Haizat dengan pihak pembekal untuk penangguhan bayaran atau mewujudkan jadual pembayaran berperingkat, dan rundingan dengan pembekal mengenai stok barang kering dan basah bagi memastikan jaminan pembekalan stok dan kesedaran barangan ke premis beliau tidak terjejas. Selain itu, semasa PKP dilaksanakan, Chef Haizat telah mengambil inisiatif lain dengan melakukan perbincangan pengurangan dan penyusunan pembayaran sewa, dan perbincangan tersebut membuahkan hasil apabila pemilik premis tersebut menerima rundingan beliau untuk memberikan sedikit pengurangan kadar sewa selama 3 bulan. Lanjutan daripada perubahan syarat dan operasi perniagaan, pemilik Cafe Kambing, Chef Haizat dan isterinya memastikan SOP dipatuhi dan dijaga oleh setiap pekerja dan para pelanggannya. Itu sahaja daripada saya nak sambung masak untuk juadah buka puasa.
Pendekatan dan skill adalah tulang belakang kepada sesebuah perniagaan. Setiap masalah yang dihadapi pasti ada penyelesaian dia. Begitu juga dengan Chef Aizat dan perniagaannya. Chef Aizat boleh menggunakan media elektronik sebagai platform untuk mengatasi masalah-masalah pada masa pandemik COVID-19 ini. Seperti contoh, yang pertama, mendaftar bisnes di aplikasi Google secara percuma seperti Google My Business. Dalam Google My Business ni, kita boleh upload kita punya nombor telefon, lokasi perniagaan, lawan sesawang perniagaan, waktu perniagaan beroperasi, gambar restoran dan gambar produk. Ini akan membuat tarikan kepada pelanggan yang pada masa kini. Selain itu, Chef Aizat juga boleh menggunakan email untuk berurusan dengan pelanggan. Seperti contoh, minta feedback daripada pelanggan. Sekiranya dia daftar dalam email tu, dia boleh hantar email kepada pelanggan, lepas tu minta feedback daripada pelanggan. Contohnya seperti welcome email, email promosi, email discount, email follow up, email newsletter dan email testimoni. Kemudiannya mempromosi produk melalui media sosial seperti Facebook Live. Facebook telah menjadi satu keperluan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian. Setelah membuat sesi temu ramah bersama Chef Aizat, terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh Chef Aizat untuk mengatasi masalah yang berlaku kepada Cafe Kambing semasa pandemik COVID-19. Okey, yang pertama adalah waktu operasi Cafe Kambing diawalkan. Sebelum ini mungkin Cafe Kambing dibuka agak lewat, tetapi semasa pandemik COVID-19 ni ia perlu dibuka awal kerana kerajaan membenarkan beroperasi sehingga pukul 7 malam saja. Yang kedua ialah membuat tawaran kepada pekerja dengan menaikkan gaji mereka, tetapi mereka perlu bekerja lebih masa. Cadangan ini boleh dikaitkan dengan cara mengakhiri rundingan, iaitu memberi alternatif dan memberikan satu teknik yang sangat efektif untuk mencapai persetujuan. Okey, melalui perundingan ini juga boleh memberikan beberapa pakej alternatif yang mempunyai nilai hampir sama. Okey, seterusnya ialah membuat promosi secara atas talian. Okey, dengan membuat promosi di Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain lagi, ini boleh menarik lebih ramai lagi pelanggan di Cafe Kambing. Okey, cara ini juga dikenali sebagai tawaran singkat, iaitu tawaran ini berbentuk tawaran yang cukup menarik tetapi berserta dengan tarikh akhir yang sama, bertujuan untuk memberi tekanan kepada sebelah pihak lagi untuk segera bersetuju. Tujuannya adalah untuk memujuk pelanggan untuk membeli tanpa memikirkan alternatif lain. Seterusnya ialah melantik dropship tanpa modal. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pelbagai masalah telah dilalui oleh Chef Aizat dalam menguruskan Cafe Kambing dan memberi impak kepada pemegang kepentingan dalaman, internal stakeholder iaitu pekerja, serta pemegang kepentingan luaran, external stakeholder iaitu pelanggan dan pembekal. Rentetan dari itu, banyak pengalaman yang mencabar menguruskan kafe dalam tempoh pandemik COVID-19 dengan suasana norma baru. Dan dari itu, kita mengenal pasti cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh Chef Aizat bagi menguruskan Cafe Kambing, sekaligus mencari pendekatan dan skill yang boleh dipelajari untuk mempromosikan produk serta meningkatkan penjualan dalam tempoh pelaksanaan PKP maupun PKPP atau PKPB. Cadangan yang telah diberikan membolehkan untuk Cafe Kambing melalui fasa yang lebih baik dalam meningkatkan penjualan produk dan menjadikan produk lebih dikenali oleh pelanggan-pelanggan baru.